A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur pada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala masih bagi peluang kepada kita, boleh kita sama-sama untuk kita dengarkan ajaran-ajaran Allah Ta'ala dan juga ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar pada hari ini tak lain tak bukan tujuan yang satu, untuk kita nak amalkan dengan diri kita demi kita sampai pada hari akhirat nanti sebagai orang yang an-najah, iaitu orang yang berjaya. Sidang pendengar yang dihormati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, setiap bulan Ramadan kita selalu ada orang yang ngajar agama yang mana saya dah bagi tahu kata tujuan satu, iaitu kita nak amalkan diri kita. Sebab tu Alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah ruangan kita akan sambung. Mudah-mudahan kita akan berjaya demi dunia dan juga akhirat. InsyaAllah pada hari ini saya ada dua orang daripada ustaz-ustaz kita untuk nak bagikan kalimah ataupun untuk nak nasihat kepada diri dia sendiri dan juga bagi kawan-kawan orang-orang kampung yang berada di Masjid Al-Khairiyah. Maka Alhamdulillah, sebelum daripada kita nak dengar daripada dua orang tokoh, mari kita dengar satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai untuk kita nak menjayakan dunia dan juga akhirat, yang mana Allah Taala sebut dalam surah As-Saff, yang mana Allah Taala sebutkan di sini, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Dan di sini Allah Taala panggil orang yang beriman. Khitab di sini Allah Taala disuruh kepada orang beriman. Sebab tu kita tepukkan dada kita, tanya diri kita sendiri, adakah kita sebagai orang beriman ataupun kita sebagai orang munafik? Sebab tu kita tanya diri sendiri. Kalau kita sebagai orang beriman kepada Allah Ta'ala, masuklah ayat ni bersama dengan kita. Di sini ayat ni Allah Ta'ala panggil kita demi untuk nak tunjuk satu benar, satu perkara kepada kita, untuk sebagai kita sebagai orang berjaya dunia dan juga akhirat. Jaya di sini bukan hanya jaya main-main dak. Bukan jaya, Allah Ta'ala kata jaya daripada azab api neraka. Dan sebab tu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, hal adullukum, adakah kamu tahu aku nak royak kepada kamu ala tijaratin, satu benar, satu perniagaan kepada kamu, satu turkit, yang mana turkit atas muka bumi setelah mana kita mati, turkit tu pergi kepada orang lain. Tapi turkit yang Allah Ta'ala nak royak kepada kita dalam surah As-Saff, dan setelah mana kita tunaikan satu turkit, satu perniagaan, tunjikum min azabin alim, iaitu kita akan bawa diri kita najah daripada azab api neraka. Dan di sini kita mari dengar apa perkara Allah Ta'ala royak tentang perniagaan pala modal untuk kita nak jauh daripada azab api neraka. Pertama kali Allah Ta'ala kata, tu'minuna billah, hendaklah kamu beriman dengan Allah Ta'ala. Dan kita nak beriman dengan Allah Ta'ala, ini syarat pertama kali. Apa yang kuna sumbat, kula senak pertama, dan kita tu'minuna billah, kita kena beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tak beriman kepada Allah Ta'ala, kita nak menega melalui kita tak beriman kepada Allah Ta'ala, tak masuk, kita tak jauh daripada azab api neraka. Dan juga yang kedua, tu'minuna billah wa rasulihi, dan yang kedua kita kena beriman kepada Rasul juga. Bukan beriman kepada Allah Ta'ala, percaya kepada Tuhan saja. Kepada Nabi Muhammad kita tak percaya, tak boleh. Kepada Nabi Musa, kepada Nabi-Nabi yang lain kita tak percaya, tu tak boleh. Sebab tu yang pentingnya kita tengok iaitu agama Masih, dia percaya kepada Allah Ta'ala, tapi dia tak percaya kepada Nabi Isa. Sebab tu tak boleh juga. Dia orang tu orang yang rugi. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan juga dia nak tujahid. Orang panggil kata tujahid di sini ni, orang panggil kata kena dalam tolong dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, dah bi amwalikum, dengan harta benda kita. Dah tak kira lah
di mana pun kita kena tolong agama Allah Ta'ala. Sebab agama Allah Ta'ala nak jaya dengan hamba Allah Ta'ala dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu pertolongan di sini tujahid di sini Allah Ta'ala sebut dua perkara. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kamu dan juga dengan diri kamu sendiri. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan juga telah mana kita tunaikan dengan tijarah, dengan perniagaan yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Saf saat ni, bagi mereka tahu saja. Tapi ramai para sidang pendengar yang dihormati Allah Ta'ala, ramai di antara kalau di kalangan kita tu tak tahu di antara perniagaan dengan Allah Ta'ala. Dan sebab tu insya-Allah kita ada dua orang ustaz kita untuk nak bagi kecek ataupun nak bagi nasihat kepada kaum ibu dan bapa pada hari ini. Dan juga ustaz yang pertama kita mula daripada ustaz iaitu Ustaz Kisti, yang mana Ustaz Kisti sebagai seorang orang nara kita dan yang mana habis belajar daripada Sudan. InsyaAllah pada bulan Ramadan memang kita kadang-kadang kita tengok dalam nara ya, apakah nara kita ada kedanak tu jual dengan beberapa benda, tapi kita mari tengok seluruh daripada sudut negeri, iaitu salah satu negeri iaitu di Sudan. Ataupun apakah di Sudan mereka puasa, adakah mereka melalui dengan nikmat ataupun dengan kepayah. InsyaAllah kita dengar daripada Ustaz Kisti, dia mukadimah patah dua patah dengan ayat Al-Quran, dan juga insyaAllah dia nak cerita tentang umat-umat ataupun rakyat-rakyat di Sudan, macam mana dia puasa di Sudan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi fursah, bagi masa untuk kita dan panjangkan umur kita, dapat kita masuk dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah pergi dengan kita ni 4 hari dah. Maka setengah orang itu belum khabar lagi kata dia duduk dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ke cepat sekali dah. Maka saya anak oyak gapo hak Sudan ni ya tu gapo orang bagi orang muka puasa ni lah banyak, seperti tepi jalan. Kalau kita tengok tepi jalan, tiap-tiap jalan ada lorong-lorong dia buka ide, apa tika buka ide, beri orang kampung, beri orang jalur jalan tu panggil apa masa buka puasa, panggil orang untuk buka puasa tempat dia. Banyak lah. Kalau tempat kita ni ada lagu tu saya tak pernah nampak lagi. Sebab tiap-tiap lorong walaupun umur susah sesak miskin, tapi dia hati dia tu murah. Apabila masuk bulan Ramadan, dia bantu bagi beri kepada orang buka puasa hingga lorong-lorong sepik-sepik dah. Ada tempat semua tak ada tempat orang gapo berhenti. Kalau siapa masa panggil. Ya murah hati dia walaupun dia miskin. Maka sebab dia gapo? Sebab dia faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sesiapa yang bagi kepada orang berbuka puasa, dia dapat pahala seperti orang puasa tu dengan tidak kurang walaupun sikit pun. Dia faham hadis ni dah. Dia melalu ada benda sikit, ada pertama sute, dua teh, ais tegak, dia letak tepi jalan. Orang mari, masuk. Sudah masuk tu lah. Dia mudah-mudah. Ada orang dia mudah-mudah sudah buka puasa tu, solat situ dah. Tu orang sudah. Sebab saya orang sudah
pengalaman sudah tu 7 tahun. Jadi tu masya-Allah sungguh dari segi gerbe bagi beri orang makan puasa ni hebat sungguh. Maka sekadar dulu nak apa kali pertama ni, maka serah kepada pengurusi. Alhamdulillah. Maka kita dah dengar daripada sudut iaitu Sudan adalah satu tewib daripada dunia, iaitu tewib Afrika, dan juga kulit warna orang Sudan ni iaitu kulit hitam. Sebab tu kadang-kadang kita orang Melayu kita dah tengok orang kulit hitam kadang-kadang berasa hina. Sebab tu Islam adalah agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak kira daripada negeri mana, daripada kulit, daripada Allah Taala tak kira, tapi Allah Taala akan kira di hati. Sebab tu sidang pendengar yang dihormati sekalian, kita dah dengar daripada sudut-sudut iaitu setiap kampung, setiap lorong. Boleh kata setiap lorong nak ayat kata ada orang wi makan ni. Walaupun wah tamas sutih, walaupun mereka miskin pun mereka ada makan ni untuk nak orang kata nak beriman dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang wi makan untuk orang buka puasa tu, pahala dia tak kurang walaupun sikit. Yang mana saya royak dah saat ni. Tu'minuna billahi wa rasulihi, iaitu kita kena beriman kepada Allah Taala dan juga beriman kepada Rasul. Di sini tengok ni, orang rumah dia tu nak ayat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga wah tamas sutih mereka susah sekali pun mereka ambil wi kepada orang makan. Nak ayat kosi mereka dalam buka puasa. Sebab tu sidang pendengar yang dihormati Allah Taala sekalian, kita berada di rumah kita, carilah manakah wah tamah, manakah nekbat, manakah hak kita beli dengan tangan kita, dengan duit kita, kita cuba Allah kat orang tepi rumah kita. Mudah-mudahan Allah Taala akan catat kita sebagai orang beriman kepada Allah Taala dan beriman kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang buat menega dengan Allah Taala untuk jauh daripada api neraka. Maka alhamdulillah, maka terus kita untuk kita nak tak lewatkan masa kita, dan kita pergi kepada salah satu daripada sudut dunia, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Adalah satu tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka pilih bumi untuk dakwah agama Allah Taala. Sebab tu daripada kota Mekah Al-Mukarramah, oleh kerana Rasulullah SAW tak boleh nak duduk Mekah Al-Mukarramah, dizalim oleh para musyrikin dan juga para Quraisy, terpaksa Rasulullah SAW kena hijrah kepada bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebab tu bumi Madinah Al-Munawwarah adalah kota sebagai pusat tengah bagi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mari tengok macam manakah Madinah Al-Munawwarah hal keadaan mereka buka puasa, adakah mereka hal keadaan payah ataupun mereka hal keadaan susah. Mari kita dengar daripada Ustaz Saiful, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alna mimman sama wa mimman qama ramadana iman wa ihtisaba waj'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, sebagai pusingan pertama bagi saya di petang ini untuk kongsi bersama dengan tetamu Allah ataupun tetamu Ramadan, yang mana kita umpama tetamu Ramadan dan Ramadan sebagai tetamu kita, maka tidak dapat tidak sikap seseorang Ramadan ataupun kita sebagai tuan rumah ataupun Ramadan yang mari sebagai tetamu kita, macam mana sikap kita terhadap bulan yang mulia ini, bulan yang Allah Ta'ala bagi segala-galanya, segala pintu syurga dibuka untuk orang beriman dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali syaitan yang dinamakan minal jinnati wan nas, iaitu syaitan manusia. Sebab itulah di hari ini banyak lagi syaitan manusia yang mana mereka tak menghargai Ramadan ataupun tetamu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Maka sedikit kusengai bagi mengenai suasana ataupun keadaan di bulan Ramadan, iaitu di satu sudut dunia, tempat yang paling mulia atas permukaan bumi ini,
dinamakan bumi yang kelahiran kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bumi Madinatul Munawwarah. Dan saya sendiri pun pernah bersama ataupun pernah merasai suasana di bulan Ramadan sewaktu saya berada di Mesir, iaitu tahun 2008. Saya mari umrah dan saya berhenti di Madinah dulu, dan Allahu Akbar, cukup baik di sana suasana Ramadan, yang mana Allahu Akbar, situlah betul lah kata Rasulullah, Madinah umpama tempat kembali iman, umpama ular yang masuk dari lubang, kemudian dia akan keluar cari makan dan akan kembali semula. Begitulah di hari ini pun di Madinah sebagai suasana, sebagai tempat yang cukup mulia, dan masih lagi boleh buat contoh kat orang ramai-ramai. Salah satu contoh semacam di Sudan tadi juga, iaitu Ramadan di Madinah, sebagai bulan Ramadan, sebagai orang suka nak bagi dermawan, iaitu di sudut makanan dan minumnya. Bayangkan bagi sesiapa yang pernah pergi puasa sana ataupun pernah pergi umrah ataupun pergi haji, sekiranya kita pernah berada di Madinah di hari Isnin ataupun hari Khamis, maka suasana itu sama di bulan Ramadan. Tetapi Ramadan lebih lagi, iaitu kalau kita gambar di Madinah, pagar, apabila kita nak bersebelah depan atau belakang di keliling Masjid Nabawi, dia ada pagar. Maknanya setiap bucuh kita masuk pagar penuh dengan hidangan yang disediakan oleh penduduk Madinah Al-Munawwarah. Dicerita oleh sana, dan saya pernah alami sendiri, iaitu di Madinah, nak ayat kata orang suka sangat nak buat kebaikan, kebajikan dari segi bagi makanan ke orang, sehingga pada permulaan Ramadan kena ada masalah. Masalah apa? Iaitu masalah gubuk tepat nak wait orang makan. Allahu Akbar. Inilah salah satu ibadat yang besar. Sebagai contoh, maknanya penduduk Madinah, mana-mana penduduk Madinah hak buat cerita, manusia berapa ramai, berapa jenis manusia pergi sana, tengok cerita tu kelewat rumah. Iaitu cerita mana? Cerita gubuk tepat. Kebiasaan di Madinah Al-Munawwarah, gambar hak jelas pada permulaan Ramadan adalah perselisihan di antara penduduk Madinah sendiri. Yang mana dia bakal mengaku kata tepat ni 3 meter ni tepat hak mak keturunan aku pernah buat hafalan semenjak dulu-dulu lagi. Maka pemula-mula Ramadan tetap ada masalah dengan sesama orang Madinah sendiri, nak ubut tepat untuk diri dia dan keluarga dia tu boleh ambil tempat panjang. Hapas perah, hapas jadah panjang, supaya boleh cedek makanan, banyak makanan. Nak ayat kata bulan Ramadan ni demo tu khoya siapa? Nak ayat kata Ramadan ni boleh umpama kata boleh cloning. Semacam mana kita beriman bahawasanya kita wis seseorang makanan, kita umpama kita puasa pula sore lagi pula. Maknanya sekiranya hari ni kita 30 makanan kat orang makanan buka puasa di masjid, maknanya kita puasa 30 hari dah. Pas 30 hari kalau kita buat 30 kali, buat 5 hari kan sebelum Ramadan, bantuan. Katakanlah masjid Kampung Baru ni dah 1000 cukup dah untuk satu hari untuk beriftar buka puasa. Maknanya kita kena yakin, iaitu kita orang makan sore, Tuhan akan beri pahala supaya kita puasa pula. Dan contoh itu, orang buat apa orang, kita akan boleh pahala. Man dalla ala khair kafailihi atau kama qala alaihi salatu wasalam. Nabi kita kata baru siapa yang mencontohi satu contoh yang baik, maka setiap kali manusia turut contoh yang dia contohi, maka dia akan terima pahala walaupun dia dah mati. Maknanya ini termasuk juga hadis Nabi yang kata 3 golongan apabila seseorang anak dia mati, dia akan tinggal 3 perkara. Salah satunya dinamakan jariah, dinamakan ilmu yang bermanfaat. Maka sikap kita sebagai orang suka nak buat buka puasa kat orang ramai ni, salah satu dinamakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu di sini ilmu dalam bentuk pelaksanaan, maknanya bukan teori tersedih. Allahu Akbar. Alangkah baiknya sekiranya bulan Ramadan tahun ni kita ada keazaman, walaupun kita tak mampu nak bagi saham banyak pun, kita boleh wis kotak utama, dan utama kita sekotak tu boleh wi apa hidangan. Berapa orang boleh jemput utama hak kita wi. Allahu Akbar. Cukup baiknya, cukup besarnya ganjaran. Maka itulah salah satu suasana boleh kita imagine ataupun kita khayal tengok di bumi Madinah Al-Munawwarah dah 1435 tahun dah lalu. Maka contoh ini dah dicontoh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apabila Nabi kita sampai di Madinah, sapa di Madinah, dia kata ayuhan nas abshir salam, suruh sebarkan salam dan atimut ta'am wasumu wan nas niyam, suruh kita ni hidup semaya dan beri makanan. Maka salah satu contoh ini Nabi kita suruh, maka kehidupan mereka di hari ini Madinah Al-Munawwarah, orang mana suka salat, suka makanan, khususnya di Senin Khamis dan khususnya bulan Ramadan Al-Mubarak, sehingga mereka rubuk gambar seperti sudah tadilah. Apabila kita katakanlah kita pergi kereta di Madinah, cak kereta bawah masjid, kita naik atas lubang masjid tu, ada budak-budak hak tangan kita gila dah.
Hak ni heret lagi ide dia, hak ni heret lagi ide dia. Nak rubuk supaya memenuhi ruang-ruang ataupun tempat kosong-kosong hak disediakan makanan untuk tetamu Allah Ta'ala ataupun orang puasa saimin. Inilah salah satu gambaran di Madinah yang saya boleh kongsi ataupun kemukakan untuk kita tahu, untuk kita tahu bahawasanya kita perlulah hari ni ubah suai sikap kita ataupun fikir azan nak supaya orang meramai walaupun kita tak ada harta banyak, tetapi bukan nilai si Allah SWT. Kita jangan lupa bahawasanya walaupun harta banyak, katakanlah seseorang dia milik harta 10 juta, tapi bila Ramadan dia tu 1,000 kok ya. Maknanya jauhnya kalau nak ke persen sangat, suncut sun berapa. Tapi katakanlah satu keluarga ni hasilnya dia sebulan masak 1,000 kok ya, atau 10,000 kok ataupun 5,000 kok, tapi dia boleh beri sampai ke 100,000 kok. Dia boleh puasa. So, maknanya lebih banyak ada orang harta banyak tadi bersikit. Inilah salah satu alamat kiamat. Rasulullah kata, akhir zaman orang banyak harta tapi kurang nak derma. Maka janganlah kita jadi orang yang rugi, khususnya bulan Ramadan, bulan keemasan ataupun bulan mah, untuk kita nak rebut peluang untuk nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah intubdu khairan atau tukhfuhu khairan, maknanya nak tunjuk ataupun nak sembunyi harta yang kita beri pun tak masalah. Kita boleh nampak kita buat buka puasa petang ni, kita sebut nama kita sebab kita orang nak cah hari ni, hari ide ni, hari ni kita nak mula hati nak apa, maknanya tak apa. Kita boleh jaga hati kita, tak salah kita nak sebagai contoh mencontohi orang ramai, orang tengok Allah Pak Teh nak jatuh tu pun walaupun sesak pun dia nak juga wuri buka puasa dalam hari weng gigi dia. Maka kita pun harta tak lebih kurang Pak Teh juga, maknanya kita boleh buat seperti dia juga. Maka insya-Allah taala mudah-mudahan saya dan tetamu Allah SWT, tetamu bulan Ramadan, khususnya ahli kampung Khairiyah, ahli masjid kampung Khairiyah Kampung Baru, boleh kita sama-sama buat kesedaran bahwasanya kita marilah cari keredaan Allah Taala. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu hadis yang saya ingin akhiri dan untuk ruangan pertama, semacam mana Rasulullah sebut dalam hadis, setiap hari ma min yaumin yusbihul ibad illa malakan yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa Allahumma ati mumsikan talafa. Setiap hari bagi orang Islam ni, tak kira atas hari Ramadan, akan ada dua orang malaikat turun daripada langit Allah SWT, dan dua orang malaikat ni yanzilani wa yaqulu ahaduhuma, seorang malaikat berdoa kepada kita. Ingatlah semua bahwasanya setiap hari ada dua orang malaikat turun atas bumi, dan dia akan berdoa supaya orang hak mumfikan, orang hak derma, makan, apa tak kira lah, khalafa, supaya harta dia ditambah, diganti baru-baru. Tetapi orang hak mumsik, Allahumma ati mumsikan talafa, seorang malaikat lagi akan doa juga. Untuk siapa? Untuk orang hak bakhil, mumsik, cekak tangan, bakhil nak watama sutir pun tak boleh, susah nak tubik duit dalam kocek dia, maknanya harta dia akan binasa. Doa ini doa malaikat. Allahu Akbar, takutnya doa malaikat lah. Doa malaikat, doa orang tak berdosa. Inilah marilah kita sama-sama jadi hamba kepada Tuhan, iaitu bukanlah kita hamba Ramadan, tetapi kita hamba kepada Tuhan Ramadan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada beza bulan Ramadan dan bulan lain, kita boleh buat sama derma khususnya. Maka itulah sebagai gambaran di Madinah Al-Munawwarah. Di samping itu saya selisih sama, iaitu mengenai infak. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah dengar daripada iaitu Madinah Al-Munawwarah adalah satu bumi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dakwah agama Allah Taala, iaitu agama Islam. Dan maka kita ambillah sebagai tuayang ataupun contoh dari bumi Madinah Al-Munawwarah, iaitu mereka siapa kau eret tangan bubuk balah, nak ayat kata nak ambil pia dulu, nak ambil pia ayat kata ning gi pak ide dia, dan nak ayat kata Allahu Akbar, murahnya hati mereka, hati mereka sama dak dengan kita. Sedekah Allah Ta'ala ni dia jadi supa je. Cara-cara kerabunkan Allah Ta'ala jadi manusia tu supa je. Tapi nak raya atas kita sendirilah, nak buat kita gagah ataupun nak buat kita dhaif, di segi walaupun kita tak ada pun kita boleh untuk nak derma di segi di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sidang pendengar yang dihormati Allah Ta'ala, sekarang kita dah habis ruangan pertama, yang mana Ustaz Kisti dan juga Ustaz Saifu dah cerita tentang sudut di antara Sudan dan juga Madinah. Dan juga insya-Allah ruangan yang kedua kita nak mula daripada Ustaz Kisti pula, dia akan nak nasihat kaum ibu dan bapa tentang Ramadan, macam manakah kita dah lepas 2-3 hari dengan Ramadan, gapo kita dah buat, gapo Quran kita baca, boleh berapa juz dah maya tarawih, kita maya tu kita orang panggil kita nak cek di kita sendiri, tapi kita mari dengar
patah dua patah daripada Ustaz Kisti kita untuk dia nasihat umum dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hubung lagi. Alhamdulillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, ya ada malaikat yang kata pada awal Ramadan lagi dia kata kan, dia kata ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aksir hatta yaqdi Ramadan, hingga habis Ramadan. Malaikat mari kata kan, mula awal Ramadan apabila masuk Ramadan, malaikat mari kata, wahai orang yang suka buat baik, makalah hendaklah kamu itu sambung lagi buat baik lagi, terus. Seperti orang yang mulai terus lagi baca Quran terus. Dan orang yang suka buat jahat ni lah, so beradu buat jahat dalam Ramadan hingga habis Ramadan. Itu ya malaikat ni ya mari royak pentingnya bulan Ramadan ni, hingga suruh kalau buat baik tu buat baik lagi. Kalau buat jahat bulan lain tu bulan Ramadan ni seperti isap rokok, kata maki, kecek bahang, gapo suka tahu belaka. Sebab bulan ni dah kalau buat dosa dosa. Kalau buat baik Tuhan tambah pahala berganda-ganda dah. Maka hendaklah saya nasihat saya sendiri dan ahli kampung di sini, bulan Ramadan ni 34 hari dah lepas, maka ada lagi berkurang 24 atau 25 hari lagi atau 26 hari, maka kita hendaklah kita ni sungguh-sungguh baca Quran, sungguh solat tarawih sungguh-sungguh dah, buat baik, bagi makan buat baik segala-gala dah. Jangan kecek bahang, jangan kecek menolak molek. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda kata maksudnya sesiapa yang gapo kecek benda tak baik pada bulan Ramadan, dia tinggal makan, tinggal minum. Nah, tapi mulut dia duk kecek benda tak molek. Maka Allah Taala ni yang dia Nabi kata sengajalah puasa dia dah. Puasa letih free. Itu puasa dia dah. Lepas tu saya nasihat satu lagi, iaitu bagi siapa yang tak pandai baca Quran lagi, bulan ni hendaklah dia sungguh belajar baca. Kalau tak pandai pun baca usaha. Sebab Nabi kata siapa baca walaupun dia tak pandai boleh pahala 2. Sebab dia tak pandai sebab dia baca boleh itu sore. Maka hendaklah kita ni ubah diri kita pada bulan Ramadan ni, yang tak pandai lagi usaha supaya kita boleh baca. Sebab bulan ni Nabi selalu murajaah ataupun ulang, malaikat mari suruh Nabi murajaah Quran tiap-tiap hari dah. Maka haraplah kita dengar dah ni usaha supaya boleh baca Quran, boleh faham Quran. Semoga Allah Taala dapat bagi ganjaran kepada kita pada bulan Ramadan ini. Maka sekadar ini saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, kita dah dengar daripada ustaz kita dah tentang Ramadan, nasihat bulan Ramadan. Sebab tu Ramadan adalah satu bulan, satu duyuf, satu tetamu yang mana Allah Ta'ala tak bagi kepada orang panggil kata bulan lain tu tak sama dengan bulan Ramadan. Nak ayat lagu mana pun tak sama. Sebab kebesaran bulan Ramadan kuamin yang bulan puasa iaitu Quran. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran yang mana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran Al-Karim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Apa kata boleh hak turun Quran, sebab tu kita nak pergi buat kuamin jai atas benda lain tu tak boleh. Dan kita kena buat kebesaran ke atas Quran. Kita kena haikiat ataupun hai kuamin jai kat Al-Quran. Dan kadang-kadang kita ni bagi kemuliaan benda lain lagi lebih daripada Quran. Sedangkan bulan ni Allah Ta'ala jadi khas untuk bulan Al-Quranul Karim. Sebab tu di segi Al-Quran
baca kita dan kita ingat Wimolek kata kita azal lah, mudah-mudahan kita baca pada bulan Ramadan Allah Ta'ala akan terima dan juga Allah Ta'ala akan hisap pada hari akhirat. Dan juga sidang pendengar yang dihormati Allah Ta'ala sekalian, maka insya-Allah terus kita pergi kepada Ustaz Saiful, dia nak cerita tentang sikap seorang Muslim dengan Ramadan Al-Mubarak. Maka saya persilakan Ustaz Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Maka alhamdulillah bagi pusingan yang kedua bagi saya. Maka insya-Allah taala cukup masa yang ada tak berapa lama lagi, iaitu mengenai sikap Ramadan. Maka Ramadan kita kena umpama supaya kita masuk iktibar ataupun exam. Maknanya tujuan Ramadan la'allakum tattaqun, untuk mencapaikan yang puncak tujuan yang diletak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketakwaan. Allahu akbar. Maka Allah Taala hantar guru, umpama guru bulan Ramadan, mari hajar kita, mari ikat suasana, mari memudah suasana. Maka kita tengok dah Ramadan Al-Mubarak, manusia suka nak baca Quran dah. Walaupun sebelum ni dah Quran debu dalam rumah pun dia suka nak baca. Maka dengan Ramadan inilah sebagai anugerah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-Nya, sebagai guru, sebagai madrasah, sebagai suasana yang Allah Taala sediakan, iaitu untuk kita mengislahkan diri untuk mencapaikan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu at-taqwa. Maka inilah sebagai bulan Ramadan, boleh hawi kita ni mudah nak wasa baca Quran, nak wi makan naik orang. Dan apakah cara-cara, salah satunya cara-cara yang kita nak wi jadi sampai situ, kemuncak kejayaan ataupun kecermalangan ataupun tempat yang dinamakan takwa yang hakikinya, cara-cara dia kena ada dah. Makna salah satunya yang saya ingin nak kongsi di sini, beberapa perkara sebagai unsur perkara yang boleh kita nak widi kita tu siapa puncak Ramadan ataupun takwa. Salah satunya kita kena ingat bahawasanya Ramadan sebagai salah satu bulan yang Allah Ta'ala widi kita. Maknanya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah Allah Ta'ala sendiri sebagai perantau. Orang hendak tengok kita, saat-sang kita, perhati kita, setiap gerak-gerik kita Allah Ta'ala memang tahu. Maka sekiranya perkara itu ada dalam kepala kita, kita rasa Ramadan ni setiap detik masa kita, Allah Ta'ala kira cara semacam mana disebut Rasulullah, wa ana ajzibih. Rasul kata Allah Ta'ala nak cara diri mengenai amalan puasa. Dan amalan puasa, amalan hak besing, orang lain tak nampak. Kita sendiri dengan Allah Subhanahu Taala, kita ngomong, kita terlepas tegak, orang lain tak tahu. Maknanya kita dengan Allah Subhanahu Taala. Maka itulah salah satu sumber ataupun cara mula-mula hak nak kita rasa kata mudah kita nak kata Ramadan itu sebagai Ramadan takwa, iaitu kita kena ingat bahasanya Allah Ta'ala, kita beriman Allah Ta'ala sebagai orang yang nak jaga kita, tengok kita, tahu kita apa saja kita buat. Sebab itulah kita kena banyak nak laku ataupun nak persembah, nak buat sesuatu benda hak baik. Dan kita kena jangan lupa bahasanya laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Benda baik kita buat, Allah Ta'ala akan cedek benda baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan benda baik kecuali benda baik. Kita puasa sungguh, Allah Ta'ala beri pahala sungguh bagi kita, pahala penuh-penuh. Sebab tu pahala puasa ni kita tak tahu limit berapa. Dia nak tahu ikun berapa kita tak tahu. Maknanya Tuhan nak tahu ana ajzibih, aku nak wis sendiri. Belah di Tuhan lebihnya mana tak tahu dah dengan puasa ni lah. Sebab itulah sekiranya kita tahu rasanya Allah Ta'ala nak jaga sendiri, kita rasa bersungguh nak puasa dah. Puasa dengan kita dengan kebaikan, puasa dengan jaga, iaitu kita jangan lupa bahasanya Allah Ta'ala nak pahala sendiri. Faman ya'mal miskala zarratin khairan yarah wa man ya'mal miskala zarratin syarran yarah. Kita buat benda baik sikit pun Allah Ta'ala nak balas. Kita boleh tengok yarah. Maknanya apatah lagi puasa kita, Allah Ta'ala nak cara habis. Itulah sebagai pertama kali, iaitu kita kena beriman Allah Ta'ala. Yang keduanya, kita kena muamalat dengan malaikat. Kita nak rasa juga bahasanya malaikat ni kira kanan kita, kau dekat lagi. Allah Ta'ala tu cerak dah. Malaikat kiri kanan kita, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat ni tahu, catat benda baik buruk kita. Maknanya kita kecek tak molek sikit, ya tek sikit dah. Sebab itulah Ramadan ni kita bukan sekadar bulan Ramadan, bahkan mengkhususkan bulan Ramadan, kita rasalah nak kena puasa kita ucap takwa, tahap takwa. Cara yang kedua, kita rasa malaikat ni di samping kita, di belah kita. Kita baca, malaikat catat kita. Sebosai tak rugi kita baca, nusuk dia, zikir, latih pun malaikat tulis. Sebab itulah kita kena rasa malaikat
di sebelah kita barulah kita rasa semangat, rasa takut nak buat jahat, nak tengok lama sikit kelih retina tak leh, ataupun nak kecek silap salah tak leh. Rasa di kita ni rasa dahaga, kecek salah rasa bersalah, kecek benda baik ni rasa boleh pahala. Sekiranya kita rasa malaikat duduk sebelah kita ini salah satu cara-cara untuk nak kita sampai kepada puncak takwa, iaitu hadaf untuk nak puasa tattaqun. Ini sebagai yang kedua. Yang pertama Allah Ta'ala, yang kedua malaikat, yang ketiga iaitu kita rasa kita buat ni benar hak sunnah, benar hak Nabi buat. Allahu Akbar. Kita mula sahur dengan sunnah, kita ikuti buka puasa dengan sunnah, kita semaya dengan sunnah, dan kita tarawih dengan sunnah. Kita buka puasa ikut cara Rasulullah, baca Quran cara Rasulullah. Dia ada dia. Hak ni kita kena mendalami lagi. Barulah kita rasa takwa dekat Allah, rasa manis, iaitu rasa halawatul iman. Kita rasa kasih Rasulullah. Tidak ada dah contoh paling baik, iaitu contoh yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sunnah ni juga kita boleh jaga. Kita boleh kontrol, manage, jaga, idarahkan harian kita ataupun catkan kita harian kita ni ikut cara Rasulullah. Kita mula dengan bangun makan sahur dengan cara Rasulullah. Walaupun kenyang dah kita bangun enggak, walaupun jur'atan minal ma', setengah air, walaupun satu habbah, satu butir utama pun kita kena makan, supaya kita ni beza dengan orang bukit agama Islam, mereka tak makan sahur Dan kebanyakan dah hari ni anak-anak muda pun ataupun budak-budak kecil malas nak makan sahur sebab malas dia makan lewat dah bila tengok bola. Maknanya kita sebagai orang tua pisahlah usaha lagu mana, walaupun dalam keadaan dia tak kenyang dah pun kita gerak. Bangunlah makanlah kada utama sutir makanlah ais tegak supaya ambil sunnah. Mudah-mudahan sunnah yang kita kasih ni Rasulullah Nabi kita akan mensyafaatkan kita. Allahu Akbar. Itulah salah satu perkara yang ketiga untuk mendorong kita, menggalakkan kita, mendekati kita supaya nak capai tujuan takwa. Kita rasa kita suka nak buat cara Rasulullah, berbangga dengan cara Rasulullah. Kita mula dengan sahur sudah, kita jangan tidur. Rasulullah sebut dalam hadis, iaitu kita kena sekurang-kurangnya masa imsak, masa orang nak bel tu lebih kurang 15 ayat. Katakanlah kita baca surah Al-Maidah, surah panak-panak keluar Allah baca dengan anak kita, buat lingkungan, buat bulat payah benda ni Saya kecek ni tak kena yasin maknanya kita nak buat tu payah. Saya sendiri masa payah, kadang-kadang saya mengatuk, kena berat sikit makan sahur. Orang nak beli 5 minit dah, tapi dia lagi nak tak batang yang main-main. Maknanya kita nak mula lari daripada sunnah. Cubalah kali ini, walaupun kita permulaan, biarlah kita mula dengan baik. Masih ada masa banyak lagi, kita nak ikut cara Rasulullah. Kita mula dengan sahur, kita pergi semaya, mula dengan 2 rakaat sebelum subuh, iaitu dinamakan sahabat 2 rakaat sebelum subuh disebut Rasulullah, raka'ataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, atau kama qala alaihi salatu wasalam. 2 rakaat sahaja sebelum salat subuh dia adalah sebaik dunia dan seisi dunia. Allahu Akbar, besarnya. Apatah lagi di bulan Ramadan, berapa tu yang nak gana dia kita hak sunat dia wajib, pas ni salat sunat 2 rakaat. Lepas tu zuhur dia ada 4 pula, lepas zuhur 2 rakaat pula, lepas maghrib ada 2, lepas isya ada 2 pula. Semua rawatib 12 rakaat. Dan katakanlah kita tidur lepas subuh, lepas main subuh siap baca Quran di masjid kita jangan tidur. Kita kenalah semaya duha dulu setakat kita mampu Rajin 2 rakaat, buat 2 rakaat. Rajin 4, buat 4. Dan maksimum ataupun siapa banyak sekali siapa 8 rakaat kalau ikut Bulughul Maram Maknanya kita kena jaga gak. Boleh mana lagi kita nak ajar diri kita Walau sibuk tak mana pun lagi hijau pun kita boleh lagi 2 rakaat, duha Apa salahnya ambil semaya 2 rakaat belum lagi hijau. Allahu Akbar, cukup manisnya sekiranya kita biasa. InsyaAllah bulan Ramadan ni sekiranya kita betul-betul nak buat ikut cara Rasulullah, Allah Ta'ala akan jaga kita. Semacam Nabi royak pada Ibn Abbas, ihfazillah yahfazuk. Maknanya kita jaga, puasa kita jaga sungguh-sungguh. Nak usaha sungguh, kata Tuhan ni kita ni takwa, Tuhan ni kasih kita buat sungguh. Buat cara Nabi kita duha, pergi hijau dengan biasa klip yang betul pula. Buka puasa, belum buka puasa kita jadi likung dulu belum buka puasa. Jangan sampai pakai duk dia nyata galik tak tahu kata gapo. Orang nak baru duk nyata ke puasa Kita biarlah 10 minit 20 minit baca Quran dulu, buat suasana dulu. Kenapa kita ni rasa bersalah. Takutlah hari ni sekiranya Tuhan tak terima pahala puasa aku hari ni. Jadilah tu. Kalau boleh sampai jatuh mata kamu molek Tuhan akan nilai suku pula jatuh mata Tak kira jatuh bumi mana api neraka tak akan sentuh kulit kita Semacam mana Nabi kita sebut dalam hadis Ainani la yamassuhumun nar. Salah satunya 2 jenis mata Nabi kita kata api neraka tak akan sentuh tubuh ada dia Salah satunya Rasulullah sebut ainun bakat min khasyatillah. Seorang jatuh air mata takut azab Allah SWT. Kita takut hari ni puasa aku Tuhan terima ke tak? Allahu Akbar. Cubalah saya dan semua hari ni boleh rasa nikmat ni
dia masuk salah satu dinamakan kita nak cuba ikut cara Rasulullah Maka sebelum kita nak buka puasa, biarlah kita ada bawah hidungnya dulu dan kita mula dengan doa. Janganlah masa kita tu lepas kosong gitu Pada dok main nak seka goyak ambil dah lenak tadi, baiklah kita kecek doa kita panggil akak tangan doalah. Bahasa Melayu khususnya bahasa kita serah sekali. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah, aku rasa ni aku nak pada keredaan Allah ya Allah. Aku nak pada Engkau ni bagi pahala semua ya Allah, dan bagilah hatiku rasa tenang di bulan Ramadan, dan diri aku dan keluarga aku dijaga oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa aku, mudah-mudahan Ramadan ni sebagai guru ada aku, dan aku keluar Ramadan aku suka nak puasa pula, nak jaga sunnah-Mu ya Allah. Sunnah Nabi Muhammad-Mu ya Allah. Doalah bahasa Melayu, doa hak kita faham, doa seorang bunyi tak apa, doa khusyuk. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Doalah dalam keadaan kita khaufan wa tama'a, dalam keadaan kita takut dan tamak. Rasa tak cukup, bukanlah rasa pada 5 minit ada doa, tak tahu nak tahu gapo. Jadi sepeng hajat tak ada pula tu mai tukar selera kita mai tukar keadaan kita, mai rubah perangai kita Ramadan kita permulaan lagi. Kita kena buat suasana di kita dengan kita cuba nak ikut cara Rasulullah. Kita dengar orang ngajar lepas mai tarawih 2 rakaat 4 rakaat dia ada ngajar di antara berhenti. Kita main dengar gapoh kita goyak, kita enggak amal setiap hari buka puasa dengan utama dan sebagainya, dan kita buka utama dan kita semaya. Hak ni amal sendiri payah juga dia tengok ni bak dapat dah selalu jadi berat lalu. Puak-puak hak ni payah kita nak ke utama air sejuk waktu kita semaya dulu ni payah. Sebenarnya kalau ikut kaji Abah pula tu sihat sangat Kalau kita kejut boh masuk kolesterol boh masuk dengan glukos banyak, dia kejut oleh darah terkejut pula. Wasabatul zahbaz zama'u wa batal ghuruq, maknanya darah kita ni kejut dah pula. Kita kena mula cara-cara dia itu satu, kita nak ikut cara Rasulullah. Dan yang keempatnya, kita nak kira Ramadan ni kita nak muamalah manusia juga Maknanya manusia ni pun sebagai benda di pipi kita. Maknanya manusia pun nilai kita juga. Orang tengok Allah juruhnya demo tu maknanya Allah bagusnya demo tu hari anak dia buka puasa sijik hari anak dia main tarawih. Maknanya boleh puasa ni kita kena nilai manusia juga, dan manusia akan nilai kita juga, dan dia bukan sia-sia. Maknanya sekiranya manusia tengok contoh kita kita buat benda baik, termasuklah hadis Rasulullah sebut man dalla ala khair kafa'ilihi. Maksudnya siapa yang mencontohi kebaikan dan diikuti oleh manusia, dan manusia ikut kita buat ikut kita, maknanya kita boleh pahala juga. Maknanya kita pergi masjid kita hari anak kita lepas tu orang lain tengok bemak tu bagi anak yang mai tarawih sijik juga. Maknanya kita pun hargai anak kita turut bemak boleh pahala lah dah. Cara automatik. Naik atas tak sia-sia amalan kita. Dia merangkumi semua, dia cukup semua. Itulah naknya kita dengan manusia baru sebagai tolak juga. Jadi kata kita ni rasa kata kita buat ni manusia tengok kita, dan sebagai contoh juga dan kita pun ikhlas juga dengan tu dan alas kita ni penting juga maknanya suasana kita, rumah kita, dalam rumah kita biarlah kita bersih, biar Ramadan ni kita rasa, katakanlah kita tulis di dinding tulis Ramadan boleh keampunan, mudah-mudahan kata maknanya nak nyengeng nak buka terletak tengok tadi dinding tu ada yang kita tulis tadi Ramadan boleh keampunan. Maknanya alas kita itu dalam rumah kita ni wak dorong kita, wak kita rasa ni Allah istighfar tak tengok terletak nak buka Facebook dah ni, tengok Pak, Ramadan bulan keampunan. Maknanya Tuhan ampun kita dah, tapi kita tak istighfar lagi. Kita dibuti istighfar. Astaghfirullahalazim. Sedekah sebenarnya kita tahu dah. Nabi kita istighfar hari-hari 100. Innahu la yughanu 'alal qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Dalam hadis Ibnu Majah dalam azkar Nabawi kita tengok sama-sama Maknanya Nabi kita kata, aku rasa selaput di hatiku, rasa hatiku ni hitam, dan aku beristighfar kepada Allah Taala setiap hari 100. Apatah bulan Ramadan kalau kita tak istighfar lagi, kita tak cari peluang mana lagi kita nak buka di kita. Ini salah satu unsur ataupun hak saya tulis sendiri maknanya perkara yang kelima, waktu kita ni rasa kata nak waktu kita ni siapa takwa, kita tulis di dinding Ramadan bulan derma, bulan infak. Tak boleh duit dah sikit banyak ni hak ngai kilat lahat tadi boleh kil lebih 3 kilo boleh 400 kok, tubik 100 kok sekotak utama kok kita sijik. Maknanya kita tulis dini tu jadi hijau juga. Tulis memang Ramadan bulan keampunan, Ramadan bulan derma, bulan bagi zakat, bulan bagi makanan. Ni penting juga orang panggil cik duit haya kita tengok suasana dekat keliling rumah kita bersih, Quran tak di molek sikit rasa nak buka Quran. Tengok punya bahawa kita tak tu rasa nak pakar. Baru boleh tatbik di bulan Ramadan al-Mubarak. Dan bulan Ramadan sebagai bulan dakwah. Dan jangan lupalah, walaupun kita tak pandai mengajar pun jangan putus asa.
Walaupun kita tak pandai nak kecek nak apa pun, jangan lupa bahasanya sebaik-baik dakwah adalah dakwah kelakuan. Kecek tak payah, tapi nak buat tu payah. Apabila kita buat orang lain ikut duduk dia buka puasa juruh, tak ada gubuk air dengan orang, ambil air kau makan doa bismillah. Contoh molek-molek ya, tu tak ngaji mana ni misal kata tapi contoh dia lah orang tengok rasa suka. Nampak tua tapi duk sahwa main tarawih tak seberti. Maknanya tak masalah bangun, dia bangun juga. Tua dah nak lebih. Ni contoh besar ni. Contoh ni dinama contoh tatbiki. Teori ataupun tersedia itu mudah, tapi pelaksanaan ni lah payah. Maka kita lagi bangin dawafik ataupun benda tolak kita rasa nak kita boleh sampai takwa tu banyak cara. Salah satu saya sebut tadi, kita beriman Allah di dalam hati kita, malaikat di samping kita, dan kita ingin nak ikut cara Rasulullah supaya diterima syafaat Rasulullah di hari kiamat. Dan kita dengan manusia muamalat, dan kita buat alas kita dalam rumah kita, suasana banyak kat dalam rumah kita, dan kita rasa kata bulan Ramadan ni boleh dakwah, maka kita wedi semangat untuk nak sampaikan takwa. Ramadan bulan yang mana Allah Ta'ala kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu tergolong-golongnya yang dinamakan takwa, golongan yang takwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, golongan yang ingin keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, golongan yang ingin nak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ja'alna mimman sama ramadana imanan wa ihtisaba waj'alna mimman ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, yang mana kita dah dengar ruang yang pertama dan juga ruang yang kedua tentang yang mana ustaz dua-dua orang ustaz dah bagi gambaran di antara luar negeri terhadap infak di segi buka puasa mereka. Adakah mereka bersungguh-sungguh dalam buka puasa, mereka bersungguh dalam infak fi sabilillah. Allahu akbar. Kalau kita tengok yang mana Ustaz Kisti dah royak biasa ya. Celah lorong tu ada buka ide untuk panggil orang makan. Itu nak ayat kelebihan demo peh hadis Rasulullah SAW demi untuk remo nak patibat, untuk nak amal hadis Rasulullah SAW sehingga erat orang untuk mari buka puasa. Kita tengok di Madinah Al-Munawwarah naik atas tangga tu panggil untuk nak buka puasa. Mari duduk dia, mari duduk dia. Fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlomba-lomba dalam buat kebaikan. Sebab tu sidang pendengar dan juga ibu dan bapa yang diredai Allah Taala sekalian, kita kecek pada hari ni yang mana saya dah royak tadi, tak ada tujuan yang lain. Kita hidup atas dunia tak ada tujuan yang lain. Kadang-kadang kita berasa kita mari orang panggil tu takabur dengan diri kita sendiri. Aku hidup dunia ni Allah Ta'ala bagi mulianya kat aku. Kerana aku ni orang kaya. Allah, kadang-kadang mereka tak ingat manusia yang mereka susah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kepada dia orang sebagai ada tamneng. Takabur dengan tamneng pula. Allah Ta'ala bagi kat aku ni orang yang ada tamneng. Sebab tu aku nak megah atas dunia. Tapi kita ingatlah bahawasanya Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala dah cerita kepada kita, kita walaupun hal keadaan mana pun, walaupun seorang budak, walaupun kita tua, walaupun kita bermuda pun, kita kena pergi kepada satu tempat, iaitu satu alam iaitu kubur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga dalam kubur kita akan disoal beberapa soal, dan setelah mana kita disoal tak dijawab soalan yang malaikat ditanyakan, kita kena pergi jumpa lupi bagi malaikat, iaitu Allah Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala akan bagi balasan kepada mereka yang buat baik dan mereka yang buat jahat. Maka sedang pendengar yang dihormati Allah Ta'ala sekalian, cuba kita ingat Ramadan adalah sebagai satu Ramadan. Ramadan kerang sutai bagi kita. Cuba kita lihat di Ramadan kali ni Ramadan kerang sutai bagi kita. Sebab kita tak tahu kita nak mati bila. Kadang-kadang kita berasa muda lagi. Aku lama lagi ni nak mati ni. Kita berasa posdak lagi. Ramadan kali ni tak apalah aku baca Quran tak habis pun. Tak apalah aku tak baca Quran pun. Tak apalah aku buka puasa tak cukup pun. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita panggil Ramadan pada kali ni kita lalai dengan sebab football look. Sebab tu para hadirin dan hadirat yang dihormati Allah Ta'ala sekalian, dan jangan lupalah yang mana Ustaz Saiful dan juga Ustaz Kisti dah cerita beberapa amalan, beberapa ibadat, beberapa cerita tentang Ramadan demi untuk kita dapat keredaan daripada Allah Ta'ala semua. Dan kita balik kepada
ayat yang saya mukaddimah tadi, yang mana Allah Ta'ala dah cerita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah Ta'ala, saya dah mukaddimah tadi, dan bagi ibu dan bapa saya nak seru kata, bagi ibu bapa yang sebelum dengar tadi, kita mari ambil dua ayat yang Allah Ta'ala cerita dalam surah As-Saff, yang mana Allah Ta'ala royak, apa yang kata, sebut kuna sombat ataupun kulasana orang yang nak tamturkit. Kalau tanya, pia tik nak nego, kadang-kadang fok kita ni nego ke kai pakak gismak belaka untuk nak dapat laba. Kadang-kadang nego tu tak kena makan modal, tak kena makan modal, tak kena kerja, tak kena buat gapo, sekadar duduk saja boleh gaji. Orang panggil mustahil penpai medai. Sebab tu ning dalam surah Saf, Allah Ta'ala nak ayat, orang panggil satu pernego untuk kita nak jauh daripada azab api neraka. Nego dunia ni dah tak ada orang berasa turun modal 100,000, tak apa, 100,000 ni rugi, tak apa, tak ada. Kecuali mereka menego turun duit 100,000, 100,000 ni kena boleh 20,000 paling kurang. Sebab orang panggil apabila sebut kalimah nego, sebab dia kena cerak dia kena ada laba. Sebab tu Allah Ta'ala ayat dah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah Ta'ala sebut nega, ada laba. Sebab tu tengok ni, Allah Ta'ala laba yang Allah Ta'ala nak bagi kepada manusia untuk jauh daripada azab api neraka. Sebab tu yang mana saya dah ayat tadi, tu'minuna billah, melalui kita beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman ni bukan benda mudah. Kadang-kadang kita kata, oh aku dah beriman kepada Allah Ta'ala, aku beriman kepada Rasulullah SAW. Di dalam peperangan Uhud yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salum sebagai ketua yang munafik, mereka tubik daripada Masjid Nabawi. Fak kita kena pergi perang, fak kita kena jihad fi sabilillah. Dengan mulut mereka dia kata kena tubik jalan Allah Ta'ala. Apabila tubik di tengah jalan tu, mula mari dah sifat yang mula mari dah, sifat munafik mula mari. Macam mana kita nak tubik ni? Anak kita akan jadi anak yatim lah. Bini kita kena duduk sore lah. Nego-nego kita hak ada rumah tu siap lah. Mula mari dah. Sebab tu nak menego dengan Allah Ta'ala, syarat yang pertama tu'minuna billah, kita kena beriman sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, dan juga beriman kepada Rasulullah SAW melalui kita terima apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang yang mana Ustaz Saiful dan juga Ustaz Kisti dia kata, tepat mereka tu dengan satu hadis, bui makan ni dengan walaupun mereka miskin sekalipun, nak bui makan ni kepada orang yang buka puasa. Sebab mereka tu'minuna billah wa rasulihi, mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan juga mereka beriman kepada Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan juga hendaklah kamu tujahid, cuailah daripada hontang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kiralah tolong di segi mana pun, tapi di sini Allah Ta'ala rakyat salah satu daripada modal untuk kita nak nego daripada Allah Ta'ala dengan bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kita ada sekuk, belanja dengan sekuk. Kita ada 2 kuk, belanja dengan 2 kuk. Selalu mana kita ada tenaga untuk kita nak buat maju agama Allah Ta'ala, kita buat. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan juga benda-benda yang saya sebut syarat-syarat tadi, zalikum khairul lakum, benda ni akan bagi kebaikan kepada mereka yang tahu saja. In kuntum ta'lamun, bagi mereka yang tahu. Dunia mereka tahu, kadang-kadang tak boleh nak patibat. Sebab tu pada hari akhirat, Rabbana absarna, setelah mana dia jumpa dengan Allah Ta'ala, Rabbana absarna, ya Allah, ya Tuhan kami, aku dah nampak, aku dah tengok benar-benar yang orang panggil kebaikan, aku dah wasami'na, dan aku dah dengar. Dia dengar ustaz duk ngajar, farji'na na'man, dia minta kepada Allah Ta'ala untuk kembali ke atas dunia, untuk nak buat amal yang soleh, untuk nak menego dengan Allah Ta'ala semula. Sebab tu kawan ibu dan bapa, insya-Allah pada hari ini masa kita pun dah cukup. InsyaAllah kita akan berjumpa pada besok hari pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan catat kita sebagai yang beriman kepada Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala akan catat kita sebagai ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.